Okey. Terima kasih Ifah. Dengan Is buka video Ustazah tak nak kamu. Ustazah tak dengar suara. Suara Ifah Ustazah tak dengar, suara Muiz pun tak dengar. Hello. Saya tak boleh Ustazah nak buka video. Tak boleh. Okey, tak boleh, tapi dengar kan suara Ustazah kan? Dengar. Okey, Muiz buka video. Macam otak lelaki. Otak lelaki kan suka buat video. Okey. Isnuddin buka video Okey, Ustazah nak mula dah ni. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazah Nisa. Okey, Ustazah minta maaf. Ustazah mula 5 minit lambat sebab Ustazah pakai ni ada dua pilihan. Okey, sekarang Ustazah akan mutekan semua sebab Ustazah nak bagi tahu beberapa peraturan dalam kelas Ustazah. Yang pertama sekali, tidak dibenarkan main chat. Chat sekarang tak boleh sebab dah mula kelas. Yang kedua, Ustazah tak nak main on off video, terus on video sampai habis kelas Lepas tu yang ketiga, cuba bagi perhatian pada apa yang Ustazah nak ajar ni. Okey, untuk hari ini Ustazah akan ajar subjek fiqh. Okey, ini kali pertama Ustazah mengajar subjek fiqh. Sebelum ni Ustazah tak pernah ambil fiqh untuk 3 Naim. Ini adalah kali pertama. Okey, dan kali pertama juga Ustazah mengajar kelas 3 Naim. Okey, Adam Hafiz mana? Ustazah nampak Adam Hafiz? Okey. Adam Hafiz duduk. Ustazah nampak dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Ustazah akan buka satu slide. Nanti kita tengok sama-sama Okey. Sekejap Okey, kalau Ustazah tanya soalan, minta jawab. Ustazah akan unmute Ustazah tak naklah cakap seorang-seorang. Okey. Ustazah akan unmute Adam Hafiz, duduk sini Adam Hafiz. Okey. Ustazah akan tunjuk Ya. Okey. Okey, untuk tajuk hari ni Ustazah akan ajar solat berjemaah. Okey, jom kita tengok apa yang kamu akan belajar. Okey, pertama sekali kamu akan belajar pengertian solat berjemaah. Dan kamu juga akan belajar hukum solat berjemaah. Yang kedua, kamu akan belajar syarat sah solat berjemaah. Apa yang kamu kena buat untuk membuatkan solat jemaah kamu tu sah. Dan yang ketiga sekali, menyatakan hikmah solat berjemaah. Maksudnya, apa kebaikan yang kamu dapat kalau kamu solat berjemaah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan solat berjemaah? Solat berjemaah ialah
solat yang dilakukan lebih dari seorang. Lebih dari seorang atau secara beramai-ramai dengan diketuai oleh seorang imam. Okey, solat yang dilakukan lebih dari seorang atau secara beramai-ramai dengan diketuai seorang imam. Okey, ingat solat berjemaah ialah solat dilakukan secara beramai-ramai. Kalau seorang solat secara seorang tidak dikira sebagai solat berjemaah. Okey, seterusnya Zazan akan tunjukkan kedudukan. Sekejap sunyilah pula kelas ni. Okey, Ustazah akan mute Ustazah akan unmute sebab Ustazah rasa bercakap dengan Zoom seorang-seorang diri. Okey, minta unmute Minta unmute. Okey. Okey, dah Okey, nampak tak Ustazah tunjuk apa ni? Nampak tak Ustazah tunjuk apa ni? Nampak? Cuba baca. Cuba baca. Cuba baca. Imam lelaki dewasa. Okey. Ni adalah kedudukan dalam saf. Yang pertama sekali ialah imam lelaki dewasa paling depan, imam lelaki dewasa duduk paling depan. Okey. Tapi kalau dekat sekolah biasanya abang-abang kamu lah. Kalau bercampur pelajar lelaki dengan pelajar perempuan, abang-abang kamu yang akan solat. Lepas tu kalau pelajar perempuan, biasanya kakak-kakak kamu yang lebih tua jadi sebagai imam. Okey. Seterusnya, yang baris yang kedua, saf yang kedua ialah makmum lelaki. Lelaki apa ni? Kita dengar suara? Dewasa. Dewasa. Okey, siapa lelaki dewasa tu? Boleh nyatakan siapa lelaki dewasa tu? Ayah. Ayah lagi? Pakcik. Abah. Abang kamu yang dah besar. Ataupun ustaz kamu. Tu maksudnya lelaki dewasa. Okey, selepas lelaki dewasa ialah makmum kanak-kanak lelaki. Contohnya ni dekat sini ni warna oranye ni ialah contohnya Muiz, Adam Hafiz, Uwais, siapa lagi? Ismuddin. Yang ni semua kamu dekat sini kawan-kawan kamu dekat sini. Kalau dekat masjid lah, kalau dekat sekolah sama-sama kamu lah. Okey, lepas tu yang keempat. Ni siapa ni? Cuba baca ramai-ramai. Ustazah nak dengar suara. Kanak-kanak perempuan. Makmum kanak-kanak perempuan. Ni siapa dekat sini ni? Boleh bagi tahu nama tak, contoh? Ni Zahratul Raihani. Siapa dekat sini lagi? Dia Nur Adlina. Siapa lagi kat sini? Ifah. Lagi siapa dekat sini? Bagi tahu nama. Ataupun adik-adik perempuan kamu dekat sini lah. Lepas tu yang akhir sekali, siapa dia ni? Cuba baca sama-sama. Makmum perempuan dewasa. Makmum perempuan dewasa. Okey. Ustazah keluar sekejap Ustazah nak tengok anak murid Ustazah. Okey ke? Okey kan? Okey. Ustazah teruskan lagi Okey. Okey, yang ni kedudukan dalam saf tak boleh imam pergi duduk belakang. Makmum perempuan dewasa duduk depan. Kanak-kanak duduk kanak-kanak lelaki duduk belakang saf perempuan. Tak boleh, kena ikut turutan ataupun kena ikut susunan yang betul. Okey, seterusnya kita teruskan lagi. Berikut ialah niat solat berjemaah. Okey, Ustazah ambil satu contoh sahaja Contoh yang pertama, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Okey, tengok dia birukan perkataan makmuman. Perkataan makmuman ni bermaksud niat ni untuk siapa? Untuk imam ke untuk makmum? Untuk Makmum. makmum. Kalau imam kena ganti dengan apa? Siapa tahu? Imam.
Imaman. Betul tak? Contoh. Ustazah nak jadi imam. Ustazah niat macam ni. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin imaman. Imaman lillahi ta'ala. Okey, tu contoh. Ustazah nak kamu tengok sendiri sama je. Cuma yang beza sebut solat kamu. Kalau nak solat asar, tukar kepada solat asar. Kalau nak solat maghrib, tukar kepada maghrib. Kalau isyak, isyak. Tukar nama solat je. Boleh? Dan bilangan rakaat. Okey, seterusnya. Okey, sekarang kamu akan tahu syarat sah solat berjemaah. Okey, kalau kamu tak ikut ke semua ni, solat kamu sah. Tetapi kamu tak dapat pahala berjemaah. Kamu dikira solat sendiri sahaja walaupun kamu duduk dalam saf berjemaah. Sebab apa? Sebab kamu tak ikut syarat-syarat ini. Yang Ustazah tunjuk ni. Apa syarat-syarat yang membuatkan solat jemaah kamu sah? Yang pertama sekali kena niat mengikut imam. Pertama sekali niat kamu tadilah usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Kamu pun bersedia untuk solat berjemaah ikut imam. Kamu dah niat dalam hati aku nak solat berjemaah. Okey, yang kedua, mengetahui segala apa yang dilakukan oleh imam. Imam tu kamu kena tahu kamu kena bukan kena intai imam tu, maksudnya kamu kena tahu pergerakan imam tu. Rukun fi'li apa yang imam tu buat. Contohnya imam tu tengah qiyam ke, tengah rukuk ke, tengah sujud ke, tengah duduk antara dua sujud ke, kamu kena tahu pergerakan imam. Tak bolehlah kamu masuk-masuk, imam tengah baca tahiyat akhir. Tetapi kamu nak ikut imam tapi kamu tengah rukuk lagi. Tak boleh lah. Kamu kena tahu pergerakan imam masa tu. Boleh? Okey, yang ketiga, tiada dinding menghalangi imam dan makmum kecuali jemaah perempuan. Okey, siapa pernah pergi masjid? Okey, siapa pernah pergi masjid? Angkat tangan. Okey, pernah pergi masjid kan? Pernah tengok tak jemaah lelaki dengan jemaah perempuan? Pernah tengok tak? Ada langsir, betul tak? Betul. Betul, ada langsir kan? Ya. Okey. Kalau langsir tu tak apa sebab masih lagi nampak jemaah lelaki. Tetapi, Ustazah bagi contoh Ustazah bagi contoh. Pelajar perempuan dekat dewan solat. Nak solat dekat dewan. Pelajar lelaki dekat mana? Dekat dasaran ilmu. Okey. Masa tu, pelajar perempuan dia cakap, saya nak berjemaah dengan pelajar lelaki. Saya nak solat berjemaah dengan pelajar lelaki. Tapi tak sah. Kenapa tak sah? Siapa tahu sebab apa tak sah? Sebab apa? Sebab apa, Wan? Ya? Sebab apa? Sebab jauh. Tak bolehlah sebab terpisah antara jemaah perempuan dengan jemaah lelaki. Jemaah perempuan dekat dewan, jemaah lelaki dekat dataran. Tak boleh. Tak boleh. Okey, tak boleh sebab terhalang jauh. Kalau nak solat berjemaah, pelajar lelaki dekat depan, pelajar perempuan dekat belakang. Yang tu boleh. Kalau terpisah jauh macam dewan dengan dataran, tak boleh. Tak sah solat jemaah kamu. Okey. Lepas tu, Ustazah teruskan lagi. Ustazah nak tengok anak murid Ustazah buat apa ni. Muiz tengah bercuti dekat London. Dia, Zaratu, Uwais tengah makan biskut ke? Ada Hafiz, Syamrul. Okey, Isnuddin Ustaz tak nampak muka. Ifah. Okey, Ustaz teruskan Okey. Okey, apa syarat sah seterusnya? Yang ketiga, tidak mendahului imam. Yang ini tak boleh lah. Kalau solat berjemaah kena ikut imam. Imam tu qiyam, kamu kena qiyam. Kalau imam tu rukuk, kamu kena rukuk. Kalau imam tu sujud, kamu kena sujud.
Tapi kalau imam tu tengah rukuk, kamu lajukan lagi. Kamu pergi sujud. Saya nak orang pertama siap solat lah dalam jemaah ni. Tak boleh. Kamu kena ikut imam. Tak boleh laju, tak boleh lambat. Imam dah tayak akhir. Kamu tengah rukuk lagi. Tak boleh tu terlampau lambat sampai membuatkan solat berjemaah kamu jadi terbatal. Okey, tak boleh laju daripada imam ataupun tak boleh lambat sangat daripada imam. Okey, seterusnya imam berada di hadapan makmum. Nama pun imam. Kalau dalam bahasa Arab, imam ni maksud dia di hadapan. Kalau imam ni memang wajib kena duduk di depan. Tak boleh duduk belakang tak boleh. Kalau imam duduk belakang, tak sahlah solat berjemaah kamu. Tu pun dikira sebagai solat sendiri. Lepas tu yang ketiga, yang akhir sekali, makmum lelaki tidak berimamkan perempuan. Contoh, kita ambil contoh dekat sekolah kita lah. Kalau pelajar lelaki dengan pelajar perempuan solat sama-sama, pelajar lelaki tu sahaja yang boleh jadi imam. Okey, faham? Pelajar lelaki sahaja yang jadi imam, pelajar perempuan tak boleh. Tetapi kalau dalam solat dekat dewan, tak ada pelajar lelaki. Dalam dewan tu semua pelajar perempuan. Yang tu tak apa. Pelajar perempuan yang boleh jadi imam. Okey. Kalau ada pelajar lelaki tak boleh tak boleh. Tak boleh. Saya rasa saya pandai baca Al-Quran. Saya nak jadi imam. Pelajar lelaki ada? Tak boleh. Tak sah. Tak sah solat berjemaah kamu. Okey, Ustazah teruskan lagi boleh? Thumbs up. Ustazah teruskan lagi. Okey, thumbs up. Okey, kalau ada nak tanya apa-apa, tanya je Ustazah. Unmute. Ustazah, saya ada soalan nak tanya. Okey, Ustazah tak nak habis kelas, tak faham lah Ustazah cakap apa. Terus cakap dekat Ustazah, Ustazah terangkan terus. Okey, Ustazah teruskan. Okey, Ustazah teruskan. Tengok betul-betul nak habis tadi pun tajuk kita. Okey, Ustazah akan tunjukkan ni hukum solat berjemaah terbahagi kepada 3, iaitu fardu kifayah, fardu ain dan sunat. Okey, fardu kifayah ni pada siapa? Ke atas orang lelaki di sesuatu tempat bagi solat fardu kecuali solat Jumaat. Okey, contohnya dekat satu tempat tu ada 30 orang lelaki. Contoh 30 orang lelaki dekat kampung tu. 30 tu semua tak pergi. 30 orang lelaki ni semua tak pergi. Semua berdosa. Semua berdosa sebab dia tak pergi solat berjemaah. Tetapi kalau 30 orang ni ada 5 orang yang pergi solat berjemaah ni, yang ni tak apa, dia tak berdosa sebab dia pergi juga. Tapi kalau 30 orang ni semua tak pergi, berdosa. Contoh dalam kelas, Ustazah cakap jangan bising. Jangan bising, satu kelas tak bising. Ustazah tak marah. Tapi Ustazah dah cakap jangan bising, 2 orang bising. Satu kelas kena marah dengan Ustazah, betul tak? Itu contohlah. Dekat kampung tu ada 30 orang. 30 orang ni semua tak pergi solat, berdosa orang ni. Tapi kalau 5 orang daripada 30 orang ni pergi solat, dia terselamat daripada dosa tu. Okey, yang kedua fardu ain. Fardu ain ni wajib wajib ke atas setiap lelaki bagi solat Jumaat. Solat Jumaat ni memang kena solat secara berjemaah. Tak boleh solat sendiri. Tak ada solat Jumaat sendiri-sendiri, tak boleh. Solat Jumaat wajib dan wajib ke atas lelaki yang cukup syarat. Okey, ya Zahra tu nak tanya apa-apa ke? Ya Zahra tu? Zahra tu apa dia? Saya tak ada soalan Zazah. Tak ada soalan. Ustazah nampak kamu lambai-lambai. Bukan saya punya ni. Okey. Dengarkan suara Ustazah kan? Okey, sunat. Sunat ni bagi solat-solat sunat seperti hari raya. Yang ni contohnya solat sunat tarawih, kalau berjemaah dapat pahala. Kalau solat hari raya dapat pahala berjemaah. Solat hajat kalau berjemaah pun dapat pahala. Tapi dia tak wajib, dia sunat. Okey, kita teruskan lagi.
Okey, akhir dah ni. Apa hikmah solat berjemaah? Apa yang kamu dapat kalau kamu solat berjemaah? Yang pertama sekali, kamu akan mendapat pahala 27 kali ganda berbanding solat sendirian. Kalau kamu nampak pahala solat berjemaah 27 kali ganda, mesti kamu nak solat berjemaah. Mesti hari-hari. Ruginya tak solat berjemaah ni. Kalau kamu nampak. Tapi Allah tak nampakkan pahala tu. Tapi kalau orang yang baik, orang maksudnya dia taat dengan perintah Allah, dia rajin, dia buat solat berjemaah. Tapi kalau tak dapat buat tak apa. Kalau mampu buat, buatlah. Kalau tak mampu tak apa. Okey, apa hikmah kebaikan yang kamu dapat seterusnya? Dapat mengukuhkan persaudaraan sesama umat Islam. Contohnya, kamu pergi solat berjemaah dekat masjid. Kamu dapat jumpa orang baru, kamu dapat jumpa kawan baru, kamu dapat kenal orang baru. Kalau contoh kamu balik rumah nenek kamu dekat kampung, nenek kamu ajak pergi solat berjemaah, solat isyak dengan maghrib. Masa tu kamu dapat kenal orang kampung, nenek kamu sembang-sembang, kenal kawan baru. Yang tu dapat mengukuhkan persaudaraan sesama umat Islam. Ataupun contoh, dekat rumah dia seorang-seorang. Dia pergi masjid, orang ni kenal dia. Dia duduk seorang ke? Duduk seorang. Orang kampung tu bercakap, kalau ada masalah bolehlah bagi tahu. Jumpa dekat masjid. Dapat mengukuhkan persaudaraan sesama umat Islam. Yang ketiga, melatih hidup berdisiplin. Apa yang dimaksudkan melatih hidup berdisiplin? Masa solat, kita ada ketua. Siapa ketua kita? Ustazah nak tahu. Siapa ketua kita? Siapa tahu masa solat siapa ketua kita? Kalau kita solat berjemaah. Siapa tahu angkat tangan. Masa kita solat berjemaah, siapa ketua kita? Cepat, Ustazah tunggu ni. Muiz, siapa ketua kita masa kita tengah solat berjemaah? Syamrul. Cuba fikir siapa yang masa kita solat berjemaah ada imam. Ada ketua. Ustazah dah bagi jawapan dah. Siapa? Apa jawapan dia? Ustazah tak nak bagi kuis lah macam ni. Siapa ketua kita masa kita tengah solat? Baik, unmute semua, unmute. Baik. Ustazah dengar tak jawab. Apa? Imam. Pandai. Imam kita lah ketua kita masa tu. Ustazah yang tak nak unmute ke semua orang. Ustazah mute kan unmute Okey, ketua kita masa kita solat ialah imam. Masa tu kita ikut imam. Kalau kita tak ikut imam, macam mana kita nak beri disiplin? Betul tak? Kita langgar je. Kita solat je. Padahal imam dia dah betul-betul dah solat tapi kita langgar je. Imam baru rukuk, kita dah sujud. Macam mana kita nak berdisiplin kalau kita tak ikut masa tu? Okey, boleh? Boleh? Dah teruskan. Satu je lagi. Okey. Kes sekali menimbulkan perasaan sama rasa dalam masyarakat. Maksudnya macam mana? Masa solat berjemaah ni, kita tak boleh saya nak solat tepi orang kaya je. Syamrul contoh. Syamrul cakap, saya nak solat tepi orang kaya je. Ataupun Zahra tu cakap, saya nak solat tepi orang cantik je. Muiz cakap, saya nak solat tepi orang handsome je. Uwas cakap, saya nak solat sendiri. Orang lain tak boleh tepi saya. Tak boleh. Masa solat tu kita sama je. Kita sujud dekat siapa? Dekat imam ke dekat Allah? Allah. Kita nak rukuk, kita nak sujud, kita nak ibadat dekat Allah sahaja. Jadi kita tak payah fikirlah
Orang sebelah saya ni tak cantik lah. Saya tak naklah solat tepi dia. Orang sebelah saya ni orang miskin lah. Saya tak naklah solat di tepi dia. Tak boleh. Kamu kena duduk sama je. Saya tak naklah duduk tepi kakak tahun 6. Saya tak naklah duduk tepi abang tahun 5. Saya tak suka. Tak boleh. Semua kena sama. Masa tu niat kita adalah untuk menghadap Allah. Kita kena duduk sama rata. Kita duduk pun sama tinggi Semua sujud dengan sejadah. Ada ke orang sujud atas emas masa dia solat? Kau kaya? Tak ada. Semua sujud atas sejadah. Okey. Boleh? Boleh tak Ustazah nak? Okey, tak apa Syamrul. Okey. Boleh Ustazah nak tunjuk satu video ni? Nak tengok tak? Dah boleh. Okay, Ustazah tunjuk satu video Okay, sekejap. Okay. Okay, nampak tak ni? Nampak. Okay. Cerita dia. Faham tak cerita dia pasal apa? Solat berjemaah, tengok orang tua pun pergi berjemaah kan. Kita yang sihat ni kenalah pergi. Tapi kita kanak-kanak kalau ayah pergi, ikutlah ayah. Kalau ayah tak pergi tak payahlah pergi. Sebab bahagia juga sekarang. Kalau surau ataupun masjid tepi rumah tu tak apa. Kalau pergi sendiri tak payahlah. Saya kat Enden Tak apa. Okey, nak dengar tak satu cerita? Ustazah nak cerita satu benda. Kau nak dengar tak? Okey, ni cerita pada zaman Nabi. Cerita pada zaman Nabi. Ustazah mungkin Okey, ni cerita pada zaman Nabi dulu lah. Okey, ada seorang lelaki buta ni, dia suka pergi solat berjemaah. Okey, pada pagi tu dia nak pergi solat berjemaah subuh. Dia buta, tapi sebab dia orang yang rajin, dia pun pergi solat berjemaah dekat masjid. Okey, masa tu dia pergi pagi subuh. Dia buta ni. Dia jalan-jalan, lepas tu dia terjatuh di dalam lubang air. Dia jatuh dalam lubang air. Lepas tu dia tengok baju, bukan dia tengok, dia tahulah baju dia kotor. Jadi dia pun balik semula untuk pergi tukar baju. Dia tukar baju, lepas tu dia pun jalan semula nak pergi ke masjid untuk solat subuh tadi. Dia pun pergi jalan-jalan, terjatuh pula dalam lubang air tu. Lepas tu dia dapat rasa baju dia kotor. Lepas tu dia pun kena balik ni, kena tukar baju sebab nak pergi solat, takkan nak pergi solat dalam keadaan kotor kan. Dia pun pergi tukar baju. Lepas tu masa dalam perjalanan tu tahu tak apa jadi? Siapa tahu angkat tangan? Tak tahu kan? Tak tahu. Okey, siapa yang tolong dia? Tahu tak siapa yang tolong dia?
nak bawa ke masjid tu? Siapa tahu angkat tangan? Tak tahu kan? Tak tahu. Syaitan, iblis yang bawa dia pergi ke masjid. Terkejut kan? Sebab apa? Sebab iblis tu cakap, ish, kamu ni asyik terjatuh je. Aku yang tolak engkau. Kau jatuh dalam lubang. Tapi sebab kali pertama kau dah jatuh, kau pergi tukar baju, lepas tu kau nak pergi balik, Allah dah ampunkan dah dosa kau. Lepas tu kali kedua engkau jatuh, engkau jatuh, lepas tu kau pergi tukar baju pula. Allah dah ampunkan dosa ahli keluarga kamu. Iblis cakap ni tak boleh jadi ni, tak boleh jadi ni. Makin jatuh makin banyak pula dosa dia kena ampun. Macam tu lah. Iblis cakap tak boleh jadi ni. Pergi je lah masjid. Dia pergi hantar je orang tu pergi masjid. Lepas tu kalau jatuh kali ketiga, kemungkinan satu kampung tu Allah ampunkan dosa dia. Jadi Iblis tak nak, aku tak nak rugi. Pergi je lah masjid tu. Dia pergi hantar orang tu pergi masjid. Dah tak jatuh dalam lubang. Rugi tak Iblis tu? Rugi orang Iblis tu, dan untung orang yang pergi beriman. Tengok, tingginya darjat orang pergi, tingginya orang yang tingginya apa panggil, pahala yang dapat orang pergi berjemaah ni. Walaupun dia buta, dia pergi juga. Okey, sekarang kelas kita dah habis. Ustazah akan bagi kuis dekat chat. Ustazah nak kamu jawab. Boleh? Kalau boleh buat macam ni. Ustazah nak tengok. Okey. Ustazah akan bagi dekat chat, kamu jawab Okey. Sekejap Ustazah akan bagi. Sekejap sekejap. Okey. Nampak tak apa yang Ustazah bagi ni? Nampak tak Ustazah bagi dekat chat ni? Ada HTTPS. Nampak tak? Kalau nampak buat thumbs up. Ustazah nak tahu siapa yang tak dapat. Dapat thumbs up. Ada Mafiz. Okey, kalau siapa dah dapat, tekan tu terus jawab. Tulis nama penuh. Okey, jawab dulu Ustazah bagi masa sampai 1:30 lah. Kalau dah siap, boleh keluar. Okey. Boleh jawab sekarang. Ustazah akan buka siapa yang jawab. Buat
Siapa yang dah siap boleh keluar daripada Zoom Dah siap ke? Siapa yang dah siap thumbs up? Siapa yang dah siap boleh keluar daripada kelas. Silakan check siapa yang buat. Ada Mafiz buat ada Mafiz, Syamrul, Uwais, Dia, Zahratul Rahani, Is dengan Ifah buat Siapa yang dah siap boleh keluar Okey. Dah siap ke? Siapa yang dah siap boleh keluar Imlak akhlak. Siapa yang dah siap boleh keluar Muiz dah siap? Dah, okey. Assalamualaikum Muiz. Terima kasih masuk kelas Ustazah. Sama. Dia dah siap ke? Okey, Ifah dah keluar.
Is Nurdin? Is Nurdin dah siap ke? Okey. Dia dengan Is. Assalamualaikum. Terima kasih sebab masuk kelas Ustazah. Sama. Is dah siap ke? Is? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.